Ketua Bahagian Letak Jawatan Bersatu Perlis sudah mati. Isu terima 4 adun Pakatan Harapan huru-hara tuding jari. Malu didakwa rasuah, pegawai SPRM lari jatuh tangga. Lepas ajak berdebat, Guan Eng lari. Mujidin sedia bertempur dengan Barisan Nasional di Melaka. Ketua Bahagian Bersatu Arau Amir Hassan mengesahkan meletakkan semua jawatan yang disandang dalam parti itu termasuk sebagai timbalan Ketua Badan Perhubungan Perlis dan keluar daripada Bersatu berkuat kuasa 15 Oktober. Ketika dihubungi portal FMT, beliau berkata surat peletakan jawatan sudah diserahkan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menerusi Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin awal pagi tadi. Ya, saya sudah serah surat peletakan jawatan kepada Presiden melalui Setiausaha Agung awal pagi tadi. Dengan ini saya juga ingin memaklumkan bahawa saya juga bukan lagi ahli Bersatu, katanya. Amir berkata beliau melepaskan jawatan itu kerana melihat perjuangan asal Bersatu yang diasaskan pada 2016 sudah hilang identiti dan lari daripada matlamat asal. Perjuangan asal Bersatu sudah hilang kerana kerakusan kuasa dan jawatan ketika dipimpin Muhyiddin, katanya. Dalam satu surat rasmi menggunakan logo Bersatu Bahagian Arau bertarikh 15 Oktober, beliau dengan nombor ahli 089 meletak jawatan berkenaan serta-merta. Saya membuat keputusan ini kerana parti Bersatu yang saya asaskan di Perlis sejak September 2016 yang dibina dengan segala kudrat dan pengorbanan sudah hilang identitinya dan telah terbabas jauh daripada perjuangan asal. Parti ini sudah menjadi alat perakus kuasa tanpa menghiraukan kedaulatan rakyat yang membawa Bersatu ke ambang kejayaan. Menurut kandungan surat itu, beliau berkata Bersatu sudah mati apabila berlakunya langkah syaitan. Perjuangan untuk masa hadapan rakyat sudah tidak lagi wujud. Maruah dan integriti sudah menjadi laungan kosong. Suatu fraud ke atas rakyat yang telah memberi kepercayaan dan menaruh harapan yang begitu tinggi kepada Bersatu, katanya dalam surat itu. Setiausaha Pemuda PKR AMK Shukri Razab menyelar naib Presiden PKR Tian Chua kerana menyokong kerjasama terbuka dalam pilihan raya negeri Melaka bulan depan. Menyifatkan perkara itu pandangan peribadi, Shukri berkata Tian Chua memakai logik Machiavelli yang menghalalkan apa saja cara untuk mencapai kemenangan. Shukri malah mengungkit kisah langkah syaitan dan mengaitkan Tian Chua dengan kartel Azmin Ali. Sedikit pelik bagaimana Tian Chua boleh terlepas pandang dengan risiko pengkhianatan setelah apa yang dilalui oleh PKR, melainkan Tian Chua sendiri sebenarnya masih bersimpati dengan rakan-rakan baik beliau yang menjadi dalang langkah syaitan, kata Shukri. Tian Chua berkata Pakatan Harapan harus bergabung dengan mana-mana pihak yang boleh membawa kemenangan bagi mengembalikan mandat rakyat pada 2018. Dia berkata demikian setelah menghadiri mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang antaranya membincangkan taktik untuk berdepan pilihan raya Melaka. Sebelum ini, mesyuarat dijangka menumpukan perbincangan mengenai status bekas Ketua Menteri Melaka Idris Harun dan 3 adun kerajaan yang menarik balik sokongan kepada Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali sehingga membawa kepada kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional. Keempat-empat bekas adun terbabit dikatakan berminat menyertai PKR, namun beberapa pemimpin Pakatan Harapan kurang senang dengan idea itu. Dalam kenyataannya, Shukri berkata janganlah terlalu berkiblatkan kuasa dan kemenangan sehingga mengabaikan politik berderaskan nilai. Saya tidak berniat untuk menafikan hak Tian Chua untuk bersuara, tetapi memetik katanya Lincoln, better to remain silent and be thought as a fool than speak out and remove all doubt, atau dalam bahasa Melayunya bermaksud lebih baik berdiam dan disangka bodoh daripada bercakap yang akhirnya mengesahkan kebodohan, katanya. 2 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berlari laju keluar dari Mahkamah Session selepas didakwa atas pertuduhan rasuah di sini. Kedua-dua tertuduh yang memakai topeng muka dan baju berhud itu berbuat demikian kerana tidak mahu wajah mereka dirakam juru gambar dan video wakil-wakil media. Dalam kejadian kira-kira 12.45 tengah hari itu, salah seorang daripada mereka juga terjatuh di tangga mahkamah. Sebelum itu, kedua-dua tertuduh didakwa di Mahkamah Session yang sama atas pertuduhan menipu seorang penguat kuasa bagi menyerahkan RM40,000 untuk menyelesaikan kes dalam siasatan agensi berkenaan. Salah seorang tertuduh, Amir Izham Ishak, 32, mengaku bersalah, manakala seorang lagi, Wan Kamarul Zaim Mansur, 34 pula, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail.
Kedua-dua tertuduh itu didakwa bersama sebagai ejen kerajaan iaitu penolong penguasa P29 SPRM Keluang dan penguasa P42 di SPRM Cawangan Keluang dan SPRM Johor Bahru bagi mencapai niat bersama telah menipu dengan memperdayakan seorang individu. Salah seorang dari dua pegawai SPRM yang didakwa rasuah terjatuh selepas melarikan diri daripada dirakam jurugambar media di Mahkamah Session Johor Bahru. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa memperdayakan seorang individu dengan mendorongnya memberi mereka wang tunai RM40,000 dengan balasan kononnya mereka boleh membantu menyelesaikan kes yang disiasat SPRM ke atas individu terbabit. Perbuatan itu dilakukan di sebuah restoran dalam daerah Simpang Renggam kira-kira pukul 7.57 malam pada 14 Oktober lalu. Bagi kesalahan itu, kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Suhali Sapun, manakala Amir Izham diwakili Muhammad Saleh Togimin dan Wan Kamarul Zaim pula diwakili Muhammad Azlan Shah Muhammad Alias. Dalam prosiding itu, Timbalan Pendakwa Raya menawarkan jaminan RM35,000 terhadap kedua-dua tertuduh dengan seorang penjamin selain pasport antarabangsa perlu diserahkan kepada mahkamah. Bagaimanapun, Wan Kamarul Zaim memohon mahkamah memberikan jaminan dikurangkan kepada RM10,000 kerana tertuduh perlu menanggung isteri yang hamil 3 bulan serta 4 anaknya. Hakim kemudian memerintahkan Wan Kamarul Zaim dijamin RM7,000 dengan seorang penjamin selain pasport antarabangsa diserahkan kepada mahkamah dan menetapkan 24 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Sementara itu, Muhammad Saleh Togimin juga memohon mahkamah supaya keputusan kes Amir Izham ditangguhkan ke tarikh lain. Amir Izham turut dibenarkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin dan pasport antarabangsanya perlu diserahkan kepada mahkamah. Mahkamah kemudian memutuskan kes Azmir Izham juga disebut semula pada 24 November depan. Rancangan untuk mempertemukan Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong dengan bekas Menteri Keuangan dalam satu debat berhubung isu dasar kabotaj negara mengundang drama baru lagi. Ia bermula apabila Wee mengherdik Lim kerana dikatakan tidak menjawab panggilan telefon dari stesen TV3 berhubung debat tersebut. Dakwa Wee, TV3 sudah menghubungi Lim berkali-kali untuk mendapatkan pengesahan kehadiran pada debat yang dipersiapkan untuk disiar secara langsung pada 2 November nanti. Apa cerita ni YB? Hinggakan pihak TV3 bertanya kepada saya sama ada YB masih berminat untuk berdebat. Saya memang sudah lama bersedia. YB macam mana? Daripada YB berterusan merapu dan mencetuskan propaganda dengan meme, lebih baik YB jawab panggilan TV3 dan usah memberi alasan untuk lari daripada perdebatan, katanya di Facebook. Pihak Lim pula membalas kenyataan Wee dengan menyifatkan menteri itu seperti merendahkan martabatnya sendiri dengan kenyataan yang dibuatnya. Hal itu dizahirkan melalui hantaran Setiausaha Antarabangsa DAP Teo Ni Ching yang dilantik Lim untuk mengelolakan sebarang urusan serta susun atur debat berkenaan. Saudara Guan Eng melantik saya untuk menguruskan aturan debat sejak 15 Oktober dan saya dihubungi TV3 hari ini jam 1.06 petang. Sejak bila kami mengelak panggilan TV3? Kalau susah sangat pejabat Wee untuk menghubungi saya bagi membincangkan format dan perincian bersama-sama, bagi tahu saya siapa penyelaras debat anda. Saya sendiri akan menghubunginya, ulas Teo di Facebooknya yang turut dikongsi Lim. Balas membalas kenyataan dalam usaha merealisasikan debat antara Presiden MCA dan Setiausaha Agong DAP itu berlarutan sejak hujung minggu lalu. Ia bermula apabila Lim tidak berpuas hati dengan jawapan Wee di Dewan Rakyat berhubung dasar kabotaj negara, membawa kepada Wee mencabar Lim untuk berdebat mengenainya pada 30 September lalu. Cabaran ini dibuat selepas Lim bertanya kepada Wee apakah dasar kabotaj menyebabkan beberapa syarikat gergasi teknologi menjauhi Malaysia dalam projek pemasangan kabel bawah laut bagi meningkatkan sambungan internet. Tarikh 2 November menjadi pilihan Wee setelah ia dicadangkan oleh penerbit TV3 yang menghubunginya bagi urusan debat berkenaan. Wee pada 13 November 2020 menandatangani Warta Persekutuan untuk membatalkan pengecualian kabotaj bagi kapal asing yang terlibat dalam pembaikan kabel dasar laut yang menghubungkan Malaysia ke jaringan internet global. Syarikat-syarikat gergasi teknologi telah menulis surat kepada kerajaan beberapa kali untuk menarik balik pengecualian itu ketika pentadbiran Pakatan Harapan bagi mempercepatkan proses pembaikan kabel internet. Wee berkata dasar kabotaj akan membantu industri perkapalan tempatan untuk berkembang, manakala kehadiran syarikat gergasi teknologi akan menimbulkan kebimbangan terhadap monopoli. Perikatan Nasional bersedia berdepan pertembungan 3 penjuru dalam pilihan raya negeri Melaka jika tiada isyarat jelas daripada Barisan Nasional, kata Muhyiddin Yassin. Saya sebut, kalau tak ada isyarat yang jelas, kita akan teruskan ikut keputusan yang dah dibuat oleh Perikatan Nasional Kebangsaan.
Dan parti-parti bersatu, PAS, Gerakan juga bersetuju kalau kita perlu berhadapan dengan 3 penjuru. Kita mesti hadapi 3 penjuru, kata pengerusi Perikatan Nasional. Mengulas lanjut perkara itu, Muhyiddin berkata, meskipun Perikatan Nasional masih belum memuktamadkan perkara itu, keputusan perlu dibuat dengan kadar segera memandangkan tarikh pengumuman calon begitu hampir, iaitu 8 November ini. Dalam politik seperti ini kita hadapi realiti politik. Kalau tanya saya nak berbaik dengan semua parti. Keperpaduan ummah itu perkara yang memang biasa kita alu-alukan. Tapi kalau dalam pertimbangan politik, dia tak ada sebut perpaduan ummah pun. Dia tengok kepentingan dan perpaduan parti masing-masing, katanya. Menjawab soalan pemberita, Presiden Bersatu itu berkata, pertembungan 3 penjuru tidak semestinya akan memberi laluan mudah kepada pembangkang. Sebab saya lihat situasi politik Melaka ini, PRN diadakan sebab tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab yang sebabkan jatuhnya kerajaan. Ramai orang Melaka agak marah. Sewajarnya dalam pandemik yang baru nak mula selesai, sewajarnya bagilah masa. Jangan sibuk fikir soal kuasa hingga menjejaskan kehidupan rakyat, katanya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh pendamaan calon bagi PRN Melaka pada 8 November, manakala 20 November untuk hari pengundian.